Hai, nama saya Krishna Kadirisan. Pada hari ini saya ingin bercakap tentang buli di Malaysia. Isu buli atau dikenali sebagai bullying dalam bahasa Inggeris merupakan permasalahan sosial yang serius di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Isu buli di Malaysia telah meningkat dengan ketara dalam dekad terakhir, terutamanya dengan perkembangan teknologi dan peningkatan akses kepada platform sosial. Buli dapat berlaku di sekolah, tempat kerja, masyarakat dalam talian, bukan fenomena baru dan telah menjadi perhatian dalam masyarakat dan pihak berkuasa. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kes buli berlaku di Malaysia, terutamanya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial telah memberikan ruang baru untuk buli dalam bentuk cyber. Rancangan dan platform sosial membolehkan individu untuk mengekspresikan kebencian secara digital. Seterusnya, budaya sekolah dan persekitaran keluarga, persekitaran sosial di mana individu dibesarkan termasuk keluarga dan membentuk tingkah laku mereka. Budaya yang menggalakkan dominasi keganasan atau ketidaksopanan dapat menyumbang kepada kejadian buli. Manakala, keadaan ekonomi juga salah satu faktor bagi kes buli di Malaysia. Beberapa kajian menunjukkan bahawa keadaan ekonomi yang tidak stabil atau masalah kewangan dalam kalangan keluarga boleh menyumbang kepada kejadian buli. Ketegangan ekonomi dan tekanan hidup boleh menyebabkan individu mencari saluran negatif untuk meluahkan rasa frustrasi dan marah. Akhir sekali, kekurangan kesedaran dan pendidikan. Kesedaran tentang bahaya buli dan keperluan untuk memerangi buli mungkin kurang di kalangan masyarakat dan institusi. Pendidikan yang mencukupi mengenai kesan buruk buli dan langkah-langkah untuk mencegahnya perlu diberikan kepada masyarakat secara berluas. Kes buli juga membawa kesan-kesan yang buruk antara kalangan remaja, termasuk kesan emosi dan mental, terutamanya gangguan emosi. Mangsa buli mungkin mengalami tekanan emosi, kecemasan, kemurungan dan kebimbangan yang berpanjangan akibat pengalaman traumatis yang mereka alami. Dari segi fizikal pula, cedera fizikal contoh macam lebam, patah tulang atau kecederaan lain yang boleh berpunca daripada serangan fizikal berulang. Lain daripada kesan fizikal, emosi dan pendidikan, kesan sosial dan hubungan pemangsa juga dicemar, terutamanya isolasi sosial. Mangsa buli mungkin mengalami penarikan diri sosial dan kesusahan untuk membina hubungan interpersonal yang sihat akibat rasa malu dan kurang keyakinan diri. Selain itu, ia juga membawa gangguan hubungan antara pemangsa dan masyarakat antara pemangsa. Buli boleh merosakkan hubungan dan kepercayaan dalam keluarga, persahabatan dan persekitaran sosial. Selain daripada sosial atau masyarakat, ia juga membawa kesan buruk antara keluarga. Cik? Saya tidak. So boleh tak Cik bagi cadangan untuk mengatasi masalah kes buli di Malaysia? Okey, cadangan saya adalah penglibatan komuniti adalah sangat penting dari segi kes buli. Sebab contohnya, seorang nampak pembulian tu berlaku. Contohnya seorang nampak satu budak tengah dibuli oleh sekumpulan orang. So dia kena mengambil tindakan. Contohnya report di police station ke ataupun buat langkah macam tu. And also kedua adalah community boleh membuat program kesedaran, contohnya kempen kesedaran dalam contohnya di sekolah menengah, institusi tinggi seperti universiti dan sebagainya, sebab dari situlah pembulian bermula. So cadangan saya itulah, dari itu kita boleh mengurangkan perbuatan pembulian. Thank you, Cik Syakila. So, hai, nama Cik apa? Saya Nurliza. Liza. So, boleh tak Cik bagi langkah-langkah untuk mengatasi kes buli di Malaysia? Pada pendapat saya, sekarang dah banyak kes mangsa buli yang terjadi, terutama dalam sekolah, universiti. So dalam pendapat saya nak bagi cadangan
dari segi keluarga, kita kena bagi sokongan emosi dan kepada kawan dan keluarga. So dari situlah kita boleh cadangkan diorang bagi perkhidmatan untuk kaunseling agar diorang boleh membuka diorang punya paksaan daripada pengalaman kena buli, dan dari situ kita juga kena menggalakkan diorang membuat komunikasi terbuka antara keluarga dan pemangsa buli itu. So macam kira macam dah boleh tolong dia orang keluar daripada traumatise lah. Ya, betul. So thank you Encik Miza. Hai, so nama cik apa ya? Salita. So you student? Student. Okay, boleh tak Encik bagi saya cadangan atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah kes buli di Malaysia sementara ini? Kalau dari asas sekolah, saya rasa yang pertama ialah untuk cikgu-cikgu memastikan bahawa kes buli tersebut ditangani dengan lebih baik. Maksudnya kalau macam baru-baru ni ada satu kes buli di sekolah, tapi sekolah tu dah ada banyak kes buli, tapi diorang still tak ambil apa-apa action nak buat apa untuk menurunkan kes buli. So kalau cikgu-cikgu kenalah memastikan kes buli tersebut, kalau ada kes buli, diorang kena memastikan kes itu sampai kepada Ya, betul. kalau macam ada guru besar, isu tu kena sampai ke guru besar, so that they can take better action lah. Tu dari cikgu-cikgu, dia tak boleh senyap je tentang kes buli. Kalau dari segi pendidikan dalam sekolah, diorang kena memastikan ada apa-apa aktiviti atau apa-apa pendidikan yang memastikan kes, macam memasukkan pendidikan tentang buli. Dia kena educate diorang punya students untuk memastikan students tahu apa tahap yang you boleh gurau, ada tahap yang tak boleh gurau. Kalau tak ada pendidikan, and kalau you biarkan je students macam Just buli macam tu just saja. buat lawak ke, bercanda, just jadi sedih kawan, you don't know how macam ke level apa yang dia boleh jadi serius kalau gurau-gurau tu. Sometimes ada gurau yang jadi lagi serius, dia gurau sikit je, lepas tu yang mangsa tu dia boleh bawa sampai maut. So kalau ada pendidikan atau aktiviti yang menjelaskan apa itu buli dan apa tahap buli itu, sampai tahap apa buli itu boleh sampai, baguslah. So saya rasa itu sahaja daripada Cik Salita. Terima kasih banyak. Secara kesimpulannya, daripada temu duga dengan Cik Shakila, Cik Savita dan Cik Nur Mirza, saya rasa mereka memberi input yang amat terbaik untuk mengatasi masalah kes buli di Malaysia. Pihak individu, masyarakat, kerajaan perlu mengambil tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah kes buli di Malaysia, dan juga pembuli-pembuli yang di luar sana sepatutnya perlulah kena hukuman yang tegas supaya pembuli lain supaya pembuli yang lain tidak berani untuk melakukan pembulian. Saya rasa itu sahaja daripada saya, Krishna Kadresa.